رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. Hadis yang kedua, keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fahuwa 'indahu fawqa al-'arsy anna rahmati taghlibu ghadabi." Rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-khalqa." Tak kala menciptalah Allah Subhanahu wa taala akan makhluk. Kataba fi kitabihi, Allah Subhanahu wa taala telah menulis dalam tulisannya, fahuwa 'indahu, sedangkan tulisan Allah itu di sisi Allah, fawqal arsy, di atas arasy Tuhan, anna rahmati taghlibu ghadabi, bahwasanya rahmat aku meliputi kemurkaanku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala lamma khalaqallahu al-khalqa, tak kala Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta makhluk, khususnya makhluk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang berakal, yang disuruh untuk beribadah kepada Dia dan meninggalkan larangan Dia, iaitu jin dan manusia. Bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta makhluk ni yang disebut dengan as-saqalain, yang dua jenis makhluk yang diberatkan dengan hukum hakam. Dua makhluk ni
Allah letakkan di atas pundak dan bahu mereka. Mereka mesti patuh kepada perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tulis di dalam tulisan dia, iaitu tulisan yang Allah sebut, yang Nabi sebut dalam sebuah hadis, rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf, telah diangkat pena-pena dan telah kering pun suratan. Maknanya semua takdir yang berkait dengan makhluknya sudah tertulis, dan pen pun telah diangkat, dan dakwat pun dah pun kering. Maknanya yang ditulis pasti akan berlaku menurut ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala sejak daripada azali. Maksudnya lamma khalaqallahu al-khalqa, bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta makhluk, Allah suratkan di dalam suratan di sisi dia, di bawah arash, di atas arash dia. Apa yang nak diberitahu ni, betapa mulianya tulisan yang Tuhan nak ni, betapa mulia dan agungnya tulisan ini, iaitu anna rahmati taghlibu ghadabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahwasanya rahmatku meliputi ataupun mengatasi kemurkaanku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah dan juga menegah, di sana ada di kalangan makhluk dia yang tidak patuh terhadap perintah dia, dan ada di kalangan makhluknya yang melakukan yang dilarangnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis pada awal lagi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui terhadap isu yang berbangkit selepas tercipta makhluk dia. Dalam dia suruh ataupun dalam perintah-perintah dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan ada dan dalam larangan-larangan yang dia larang, sudah pasti ada yang meninggalkan perintah dia dan melakukan larangan dia. Daripada awal lagi Tuhan sebut, bila mana manusia ni dan jin melakukan yang Tuhan larang dan meninggalkan yang dia suruh, pastilah ketika itu yang timbul ialah kemurkaan Allah, pasti. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis pada awal-awal lagi, anna rahmati taghlibu ghadabi, bahwasanya rahmatku makna kasih sayangku, taghlibu ghadabi, mengalahkan, mengatasi kemurkaanku. Apa yang Tuhan nak di sini? Yang Tuhan nak di sini bahawa kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hendaklah memahami sifat dan akhlak Tuhan. Maksudnya kita tak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah. Bila mana kita hidup atas muka dunia ni, kita terus melanggar titah perintahnya, begitu juga larangan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam situasi macam tu, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak suruh kita bergantung dengan rahmat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
walaupun kita melanggar titah perintahnya, melakukan yang dilarangnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan sudah pasti Tuhan murka, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi manusia dan juga jin jangan berhenti di atas situasi itu. Dah Tuhan, dah kita buat maksiat, dosa, Tuhan murka, lepas tu kita salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lah ni bila Tuhan dah murka dah, biar pi lah, dia murka terus. Jangan macam tu. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sebut rahmatnya meliputi, mengalahkan, mengatasi kemurkaan dia. Betul kata dia murka, dia marah. Tapi Tuhan ni bila mana dia murka dan dia marah, dia tunggu kita kata astaghfirullah. Bila kita kata astaghfirullahalazim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka dia tunggu sahaja kita kata astaghfirullah, sebab dia nak mengampun. Dan kalaulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita ni Tuhan tak mengampun dosa kita, sesungguhnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sesungguhnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tak ada dah yang boleh mengampun dosa kita. Tak ada siapa dah boleh mengampun dosa kita, sebab dosa kita ialah dengan dia. Bila dosa kita dengan dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka hanya kepada dia kita mengharapkan keampunan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sebut, Allah sebut, sabaqat rahmati ghadabi, mendahului rahmatku akan kemurkaanku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul kata Tuhan tu dia murka bila mana kita berdosa dan salah dengan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan rahmat Allah yang luas tu, Allah mencipta pelbagai sebab untuk kita terampun dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita berdosa, tapi Allah Ta'ala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kadang-kadang sebelum kita kata astaghfirullahalazim pun, dia telah menyebabkan kita melakukan sesuatu yang terampun dosa kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contohnya kita buat satu dosa. Bila kita buat satu dosa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana bila kita buat satu dosa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tiba-tiba dengan takdir Allah kita jatuh bendui, tersempak bendui, tersepak batu. Jadi bila mana kita ni terkena dugaan tersepak batu, tersepak bendui, ataupun kita sakit, kita mengadui, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebenarnya itu sudah pun merupakan kafaratul dzunub, iaitu penghapusan dosa terhadap kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita buat dosa, Allahumma salli ala Sayyidina. Bila kita buat dosa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi lepas buat dosa, masuk waktu sembahyang. Bila masuk waktu sembahyang, kita ambil wudu. Jadi dosa kita pun luruh bersama-sama dengan luruhnya air wudu. Makna Tuhan ni dia sediakan sebelum daripada kemurkaan dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab-sebab yang kita akan diampunkan dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi banyaklah
situasi yang kita buat yang menyebabkan kita diampun dosa. Dalam sebuah hadis yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sebut, wa asbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Perikutkan kejahatan yang kita buat dengan kebaikan yang memadamkan kesalahan tadi. Maknanya kita buat dosa, kita buat baik lepas tu. Bila kita buat baik lepas tu, maka dia menghapuskan dosa yang kita buat sebelum tu, kejahatan yang kita buat sebelum tu. Ataupun dalam bahasa yang lain, hampir-hampir kita ni dikatakan tidak berdosa. Pasal bila mana kita buat dosa, kita buat baik lepas tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu, jadilah kita insan yang luruh dosanya. Lepas dia buat dosa, luruh dosa dia. Bila dia buat dosa, luruh dosa dia. Itu dia panggil rahmat Allah. Rahmat Allah ni meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku meliputi segala sesuatu. Allahumma salli ala sayyidina. Dalam Tuhan turunkan bala, diiringkan bala dia dengan rahmat dia. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebuah tempat Allah turunkan bala, maka bala yang berlaku tu menimbulkan di hati kita ngeri. Ish, dahsyatnya Tuhan buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohnya mati ribu-ribu, puluhan ribu contohnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Puluhan ribu contohnya mati. Dalam mati manusia tu ramai bergelimpangan, hanyut dan sebagainya. Tetap dalam tu ada rahmat Allah. Macam mana rahmat Allah? Paling kurang rahmat Allah tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang hidup mengambil iktibar. Jangan lupa main lah Tuhan. Orang yang hidup mengambil iktibar. Dan ada juga orang yang ditimpa musibah tu memberi pelajaran pada orang lain. Contoh dalam peristiwa tsunami contohnya. Dalam peristiwa tsunami itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu orang dia tanpa disangka, dia keluar daripada Aceh, tiba-tiba dia dengar berita Aceh tsunami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam tsunami itu ada rahmat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka lepas ni pun balik. Bila balik kampung lepas peristiwa tsunami, mereka tengok keadaan sekeliling, mereka menangis. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan, rahmat Engkau lah. Kalaulah aku tunggu, aku tak keluar, aku pun sama macam mereka yang bergelimpangan. Okey, ketika tu seorang tu bersyukur. Maknanya dalam peristiwa tsunami itu ada syukur. Tapi waktu mana saya ke tsunami Aceh, sampai di masjid masjid yang bukan masjid Baitur Rahman, lagi satu tu yang keliling tu habis tu, masjid tepi laut tu. Masjid tu sangat besar, tapi waktu mana kami pergi tu, rumah jarang-jarang. Lepas 4 tahun tu kita pergi, rumah jarang-jarang. Dan rumah ni, setiap rumah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hanya tinggal tangga ataupun telaga. Dan mereka yang balik mai selepas tsunami ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keluarga dah tak ada, semua tersayang dah mati. Jadi pada ketika itu mereka nak tanda kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka nak tanda kata rumah ni ada pewaris, mereka ikatkan plakat di telaga dan sebagainya untuk tanda rumah ni ada orang.
tempat ni ada orang, tanah ni ada orang. Waktu kita sampai di masjid tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ditinggalkan kenangan gambar. Selepas beberapa hari peristiwa tsunami tu, orang pergi sembahyang maghrib di masjid tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang sembahyang maghrib di masjid tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada beberapa saf lelaki, ada beberapa saf perempuan. Sunyi sebab semua dah mati, tinggal depa saja. Dan yang menarik perhatian soal Sayyidina Muhammad, tiang masjid tu patah tapi tak reban. Jadi orang-orang yang pergi lepas tu semua geleng kepala, ya Allah, ya Tuhan. Makna peristiwa tu mengingatkan orang kepada dia. Peristiwa tu mengingatkan orang pada kebesaran dan kekuasaan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya setiap bala yang menimpa pasti ada rahmat Allah dalam dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, Tuhan buat peristiwa ni, Covid ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ni orang susah bukan sebab bukan bermakna orang yang ada kereta depan rumah, ada lori depan rumah, lepas senang tak? Ni tadi saya dengar sembang dengan seorang kawan, dia kata orang hak duk lori-lori buat kerja tu, masalah Sayyidina Muhammad, lepas dah 2-3 bulan tak ada kerja, tak ada duit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dulu orang miskin memang miskin tegar. Hal ni dia asal ada duit tapi tak ada kerja, akhirnya tak ada duit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuhan nak bagi kita sedar bahawasanya yang memberi rezeki selama ni ialah dia. Tuhan nak bagi kita sedar. Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia buat apa pun, semua dia nak bagi kita insaf. Dia nak bagi kita rasa kecil. Manusia ni kalau dia tak rasa dia kecil, dia duk rasa hebat. Dia duk rasa hebat tu. Ya, Tuhan dengan rahmat dia, Tuhan nak bagi hati manusia ni kecil, sesuai dengan manusia ni adalah hamba dia. Dia buat pelbagai perkara menyebabkan kita rasa kerdil. Tak ada apa kita ni, lemah kita ni. Kalau Tuhan tak buat macam ni, tak rasa lagi hak tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Tu makna dia, dalam apa pun ada rahmat Allah. Dalam senang ada rahmat Allah, dalam susah ada rahmat Allah, dalam sihat ada rahmat Allah, dalam sakit ada rahmat Allah. Ni Tuhan tak berkuih habis gini. Ibarat seseorang ayah yang nak tibai anak dia, dia pegang rotan, dia tarik buka min tinggi, tepi sikit lah. Sebab dia tahu siapa dia yang tibai, anak dia, anak dia yang dia sayang. Itulah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya meliputi segala perkara. Rahmatnya apa? Rahmatnya lah kasih sayang dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam surah Al-A'raf Tuhan sebut, qala azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai. Allah kata azabku ku timpakan, azabku akan siapa yang kundak, tetapi rahmatku meliputi segala perkara. Kita duduk dalam situasi yang tidak stabil politik negara. Hari ini PM letak jawatan dan menteri kabinet hilang kuasa. Salah selama. Tengok. Jadi apa? Kecah bilau kah? Apakah? Tak jadi. Sakatlah lah. Salah Sayyidina Muhammad. Pasal ada di sana yang masih berkuasa, yang masih ada kuasa, yang di Pertuan Agong. Maknanya
kita semua sedang mendapat rahmat Allah. Kita semua sedang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tuhan, sebenarnya rahmat ni dikembang dengan musibah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rahmat ni dikembang dengan musibah. Bila Allah turunkan musibah, Allah kata qala azabi usibu bihi man asya. Allah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, azabku ku timpakan dengan azabku itu akan siapa yang ku nak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh kita kata macam Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia rasa tak apa perasaan dia selepas dia hilang majoriti, hilang kuasa Salah Sayyidina Muhammad. Kita tengok muka dia, kita tahu dia sedih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tahu dia sedih. Tetapi dalam sedih yang dia rasa tu pasti ada rahmat Allah. Lepas ni dia kata, alhamdulillah, mujunglah letak jawatan. Pasti. Alhamdulillah Tuhanku. Alhamdulillah. Dia mensyukuri selepas dia rasa sentuhan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pun tak tahu apa yang sebab jadi macam ni negara kita ni. Negara lain tak jadi macam kita. Kita ni hari tu elok dah, salah Sayyidina Muhammad. Ada dah orang jadi Perdana Menteri. Tiba-tiba yang jadi PM tu pergi letak jawatan. Itulah cerita dia. Salah Sayyidina Muhammad. Akhirnya bila dia letak jawatan salah Sayyidina Muhammad, maka kumpulan dalam parti politik ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mungkin di atas rasa sikap bertanggungjawab kot pada ketika tu, jadi terbentuklah kerajaan Pakatan Nasional Salah Sayyidina Muhammad. Okey, lepas ni sama juga. Saya punya pandang pada saya lah. Jadi Pakatan Harapan kata kerajaan ni kerajaan terbuat atas, main kuat atas. Lepas ni, kalaulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Agung tunjuk PM baru, sama juga, terbuat atap juga. Betul tak? Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau tak pilihan raya, berarti terbuat atap tak habis lagi. Terbuat atap. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa Tuhan nak buat ni? Ada benar yang Tuhan nak beritahu kat kita. Betapa rapuhnya sistem pemerintahan. Betapa rapuhnya, Allahumma salli ala Sayyidina, sistem demokrasi yang diagung-agung oleh manusia. Demokrasi ni dia boleh challenge Islam. Macam ni ya. Tengok jadi apa? Gelong. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi demokrasi ni barat letak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebagai satu sistem daripada rakyat kepada rakyat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi nampak demokrasi pun dah expired. Tak boleh guna dah demokrasi. Sampai hari ni, kalaulah pilihan raya pula orang buat, saya rasa semua rakyat Malaysia tak tahu nak pilih siapa. Tak boleh mengundi lah. Kami nak pilih siapa? Kami tak tahu lah. Kami nampak macam semua sama ya. Apa makna dia? Kalau roti tu tak boleh makan dah, expired. Nah, sistem ni nak habis lah, InsyaAllah. Macam mana cara dia nak habis? Dia akan habis gitu. Apa sistem yang akan ganti sistem ni? Kita pun tak tahu. Kita serah pada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi lepas ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan rahmat Allah, Allah dah tunjuk
bahwasanya masalah sana sistem manusia buat tara tu je, tara mana pun tak, kita orang kata kemas tak hebat. Sistem Allah juga yang hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita ni kalau tunjuk Perdana Menteri lah, kita kata tak ada orang boleh jadi Perdana Menteri. Kalau kita kata Tan Sri Anwar, Datuk Seri Anwar Salah Sayyidina Muhammad, ramai orang tak mau dia. Dia ada sokongan baru 104, dia kena ada 111. Jadi dapat macam mana nak bagi ada 111 ni? Kena nak bagi mana? Nak macam mana nak bagi ada 111 ni? Contohnya Salah Sayyidina untuk melayakkan jadi PM, bagi tahu kat dia jangan main politik wang. Faham tak? Kalau dia beli orang juga, sama. Tak ada guna naik satu kerajaan yang tak boleh memberi teladan pada orang. Soalan Sayyidina Muhammad. Tak tahu. Nak bagi sokongan, nak bagi cukup sokongan, nak kena beli orang pula. Semua nak kena beli orang. Maknanya benda ni bila mana dia dah rosak, buat apa pun dia akan rosak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni tak boleh bohong orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. لا حول. الله أكبر. الله أكبر. اللهم ربنا استطلق قيمة سيدنا محمد إنك لا تخلف الميعاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي والله سبحانه وتعالى أعلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم تعالى استغفرك واتوب